Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bermula sebentar lagi ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi borang kehadiran, pengesahan kehadiran yang kita dah tag dekat ruangan chat untuk warga KPK dan juga warga agensi. Sebelum tu suara saya dengar tak? Hello? Dengar. Hello, test, tak dengar lah. Hello? Okey, Hello? terima kasih. Tu masuk. Okey, penceramah kita dah bersedia? Okey, semua dengar ya. Alhamdulillah, terima kasih. Pasti? Salam puan, dengar tak puan? Dengar Cik Fahmi. Tapi saya tak dengar suara puan kat sini. Macam mana Cik Fahmi tak dengar? So, Cik Fahmi sudah bersedia? Puan Nazria, boleh cakap sikit tak? Hello? Puan dengar suara saya Saya dengar suara Cik Fahmi. Tapi saya tak dengar suara orang lain. Saya dengar suara dia. Cik Fahmi dengar tak suara saya? Semua orang dengar ni. Cik Fahmi seorang je tak dengar ni. Dia dengar tapi dia macam slow sikit. Kejap.
Sekejap sekejap. Cubaan suara 1, 2, 3. Saya cek sedikit tadi. Testing suara. Cik Fahmi, bagaimana audio? Okey ke? Saya dengar tapi slow. Saya dengar tapi slow. Dia very slow. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, sekejap ya, kita nak setting tambah lagi item lain untuk membantu audio Encik Fahmi. 2 minit. Berapa minit? Cik Ida? Kita kira dah 1 minit 30 saat. Sorry. Assalamualaikum. Test. Dengar Okay. Dengar Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing je dah. Tak, dia kata dia nak cepat. Dia suka sekali lagi. dengar Cik Kedil.
Hello, testing. 1, 2, 3. Cik Fahmi boleh dengar ke? Hello, dengar. Sekejap. Hello. Cuba cakap sekali lagi. Hello. Saya rasa macam ni. Ini dia punya speaker dengan mikrofon. Ini ada bagi akses untuk mikrofon function. So you nak share screen ni pakai. Puan Suhainiza. Ya, saya dengar. Cik Fahmi. Cik Muhammad Fahmi, dengar ke? Dah. Baru dengar. Baru dengar. Right. Tadi malam tak dengar ni. Dah. Jadi semua dengar ya, Cik Fahmi dengar, semua dengar ya. Tadi saya memang langsung suara tadi tak dengar kat sini. Tu tengok saya dapat banyak apa ni tanda dengar. Tapi itulah tadi technical issue, tapi tak apa, it's okay. Kita curi sedikit masa 15 minit dari kita punya peserta pada hari ini, minta maaf. So Cik Fahmi, kita boleh mulakan Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Apa khabar? Okey, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengikuti sesi perkongsian ilmu bersama dengan Encik Muhammad Fahmi bin Muhammad Mokhtar, Ketua Penolong Setiausaha Unit Dasar Bahagian Biojisim dan Biobahan Api BBA Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Pada hari ini tajuk perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Fahmi ialah ada apa dengan BBA. Nampak catchy tajuk tu. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan dengarkan daripada Encik Fahmi sebentar lagi. Jadi sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Encik Fahmi berasal dari Kuala Terengganu dan memiliki sarjana muda ekonomi dari UKM dan mula berkhidmat dalam kerajaan bermula pada tahun 2005. Encik Fahmi berpengalaman selama 17 tahun di Kementerian Kewangan bermula pada tahun 2005 di mana beliau telah ditempatkan di unit E perolehan, seksyen pentadbiran bahagian strategi korporat dan komunikasi MOF sebagai penyelaras parlimen untuk MOF selama 6 tahun. Beliau juga berpengalaman sebagai pegawai tugas-tugas khas PTTK kepada dua orang menteri kewangan, iaitu yang pertama YB Datuk Seri Johari Ghani, Menteri Kewangan kedua pada 2015 hingga 2018, dan juga YB Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz pada tahun 2020 sehingga 2022. Cik Fahmi juga pernah bertugas di MITI sebelum berpindah ke kementerian ini, Kementerian Perdagangan dan Komoditi pada 31 Januari 2023. Jadi itulah Cik Fahmi, ada apa dengan BBA? Silakan.
Cik Fabi tak dengar mic, buka. Tak buka. Terima kasih Puan Nazriah. Assalamualaikum, selamat petang semua. Minta maaf tadi ada sedikit masalah teknikal tapi saya rasa kita dah dapat selesaikan. Okay, ada apa dengan BBA? Ya, tajuk tu memang yang kita bagilah untuk kita share petang ni. So bila PSM minta wakil daripada BBA untuk bagi penerangan atau penjelasan, so saya bos saya minta saya untuk bagikan sedikit gambaran ataupun apa sebenarnya berkenaan BBA ni. So sebelum ni sebelum ni bahagian biogesin dan bio bahan api hanya dikenali sebagai bahagian bio bahan api sahaja, dan baru-baru ni GPA telah luluskan untuk kita orang kata penjenamaan semula lah bahagian BBA ni. Short form ni sama tapi nama panjang ni adalah biogesin dan bio bahan api. So GPA dah lulus lah, so kita officially bahagian PSM pun dah keluarkan surat pada memo pada kita. So officially bahagian biogesin dan bio bahan api. So tapi short form dia sama lagi lah, BBA. So dia kena bagi BBA. Okay, next. Okay, ni antara perkara-perkara yang saya akan terangkan apa berkenaan dengan BBA pada hari ini, sesi yang kita ada pada hari ini. So berkenaan fungsi carta organisasi, fungsi dan sebagainya lah. Ada lebih kurang 13-14 perkara kita akan bincangkan pada petang ni. Okay, next. So ni carta organisasi untuk BBA. So basically pejawatan kita tak ramai, 18 orang je. So ada kat sini ada 3 unit, iaitu unit dasar, unit pelesenan dan penguatkuasaan dan pendawaan, dan juga unit pentadbiran. So lebih kurang 3 unit sajalah dekat bawah BBA ni. Okay, next. Okay, apakah fungsi apa yang kita buat BBA ni? Yang pertama ialah kita mengkaji dan merangka dasar. Dasar apa tu? Dan kita fokus kat sini ialah berkenaan dengan industri bio bahan api, iaitu kita lihat dari segi berkenaan penerangan peraturan yang berkaitan dengan industri tersebut dari masa ke semasa. Yang kedua ialah menggalakkan pembangunan industri berkenaan bio bahan api ni, termasuk kita memberi khidmat nasihat kepada individu dan organisasi yang akan mencukupkan diri dalam bidang bio bahan api. Sebab kita tahu perkara-perkara berkenaan bio bahan api, berkenaan dengan bio bahan api ni orang kata every day to change, ada perubahan, ada apa yang baru. Seperti contoh last week kita ada satu company datang untuk buat berkenaan dengan bunkering dekat laut. So benda baru yang kita tak pernah buat. So dia ada pohon lesen dan kita lihat. So sebenarnya kita kena tahu kena kaji dan tengok macam mana kita dapat melindungi kita punya industri ni dan dengan benda-benda yang baru yang ada ni. Dan seterusnya kita mengeluarkan lesen, iaitu mendaftar dan mengeluarkan lesen bagi aktiviti bio bahan api seperti memulakan terminologi, mengeluarkan, mengadun, mengeksport, mengangkut, menyimpan, mengukur dan menguji bio bahan api. Itu juga bawah bidang kuasa kita lah. Seterusnya bila ada lesen mestilah ada orang buat kuasa kan, mesti ada orang check. Dan penguatkuasaan, tugas yang seterusnya penguatkuasaan ni lah mengawal selia industri ni. Kita lihat bagaimana kita boleh melindungi orang kata industri, melindungi kerajaan dan membagi hasil balik pada government lah lesen-lesen kita keluarkan tu. Dan seterusnya penyelenggaraan dan analisis data, yang tu kita buatlah, kita merekod data berkenaan dengan bio bahan api dan juga berkenaan lesen-lesen lah untuk rujukan kita dan juga rujukan kementerian dan industri. Okay, next. Okay, seterusnya sebelum nama bahagian ni
sebelum nama mula-mula bahagian ni lah bahagian bio bahan api. So dia diambil daripada dasar ni lah. Dasar ni iaitu National Biofuel Policy, iaitu dasar inilah untuk memperluaskan penggunaan produk hiliran sawit yang penting daripada untuk menstabilkan harga sawit dan seterusnya di pasaran. So basically MPOB sekarang ni, dulu dia panggil PORIM, dia orang telah buat kajian dalam tahun 80-an bagaimana untuk gunakan selain pada minyak sawit untuk masak dan sebagainya untuk kegunaan lain. So salah satu kegunaan dia adalah untuk jadikan sebagai bahan api ataupun biodiesel. So mereka dah buat kajian tu dah lama dan sehingga hari ni kita dapat berada di semua stesen minyak lah. Dan seterusnya dasar ni juga atau National Biofuel ni juga ialah untuk mengurangkan kebergantungan negara pada bahan api fosil. So maksudnya kita ada alternatif lain dah. Just let's say satu hari nanti kita boleh kurangkan penggunaan diesel dengan dengan kombinasi atau peratusan lagi tinggi daripada kelapa sawit ni. Dan seterusnya dengan menggunakan juga green, dia panggil green bio bahan api ni, dia secara langsung dia juga akan menyebabkan mengurangkan insentif pelepasan GHG dalam udara lah. Dalam masa yang sama, kita punya sasaran dalam dasar ni adalah untuk untuk mengurangkan integrasi pelepasan GHG dalam KDNK sebanyak 45% menjelang 2030. Tapi kalau seperti kita tahu, untuk sekarang ni untuk dasar yang terkini adalah 2050 adalah zero carbon kan, zero carbon. So kita pun akan ke arah tu jugalah. Okay, next. Okay, so secara langsung dalam the National Biofuel Policy ni, kita mendekatkan 5 teras utama lah. Satu tadi yang saya terangkan berkenaan dengan biodiesel, ya digunakan untuk pengangkutan. Di mana kebanyakan kenderaan-kenderaan besar ni ataupun lori, bas dan sebagainya ni menggunakan diesel. So di pasaran sekarang ni di seluruh Malaysia, kita telah menggunakan buat masa sekarang ni 10% daripada diesel yang digunakan di pasaran adalah telah dicampurkan dengan sawit lah, ataupun dah boleh dipanggilkan sebagai biodiesel lah. 10% dah dicampurkan, kecuali di Langkawi, Labuan dan Sarawak, kecuali Bintulu, tempat-tempat ni dah pakai 20%, iaitu menggunakan 20% campuran daripada sawit ni. Yang seterusnya, terdaftar kedua ialah untuk bahan api ni untuk digunakan untuk industri. So kita tahu selain pada pengangkutan, banyak juga mesin-mesin yang menggunakan diesel kan. So di sinilah kita menggalakkan lah supaya menggunakan bahan api ni ataupun kita punya biodiesel ni boleh digunakan untuk industri juga. Dan seterusnya teknologi seterusnya untuk orang kata lebih relevan pada teknologi yang masa akan datang, kita juga kena invest pada teknologi lah supaya kita punya biodiesel ni orang kata berdaya saing dan juga dapat digunakan dengan lebih meluas lagi di masa akan datang. Tapi kajian tu kena mula sekarang lah, tak boleh nak buat kajian kemudian kan, kajian tu kena buat sekarang supaya kajian-kajian yang dibuat ni untuk membantu kita persediaan kita untuk teknologi yang masa akan datang. Seterusnya kita juga mengeksport bahan api kita ni, dan seterusnya kita juga teras dia yang utama adalah untuk menjadikan bahan api ni untuk persediaan yang lebih bersih lah. Kita tahu bila kita campurkan biofuel ni dengan diesel ni, so maksudnya dia akan mengurangkan lagi pencemaran lah. Okay, next.
Okay, next. Okay, seperti bahagian kita ni, bahagian BBA ni merupakan adalah satu-satu bahagian yang orang kata link up dengan satu akta. So iaitu Akta Industri Biobahan Api. So unit ni ataupun bahagian kita ni adalah orang kata yang menjagalah, yang menguruskan akta ni. So akta ni berkenaan dengan apa? So seperti saya terangkan sebelum ni, ialah untuk mengawal silia industri bioapi negara, iaitu memperuntukkan penggunaan mandatory bioapi. Seperti kita tahu, penggunaan sebagai contoh tadi saya beritahu biodiesel ataupun diesel di pasaran sekarang ni 10% tu adalah mandatory lah yang diwatakan. So maksudnya di semua tempat di seluruh Malaysia kecuali 3 tempat yang saya beritahu tadi telah menggunakan, dah dicampurkan dengan 10% dengan bahan daripada sawit. So jadi kita punya diesel tu biodiesel lah. So digunakan meluas seluruh negara dan seterusnya. Selain daripada menggunakan sawit, so pihak-pihak ataupun pengeluar yang mengeluarkan biodiesel ni, menyimpan, menghantar dan sebagainya perlu dilesenkan. So ini juga ada diterangkan dalam undang-undang ni lah. Okay. Next. Selain daripada tu, inilah peraturan-peraturan yang berkaitan lah yang kita keluarkan, dan kita ada yang juga yang kita kemas kini mengikut orang kata apa, perubahan ataupun perubahan semasa dan juga menyesuaikan dengan keadaan-keadaan semasa. So kita pun ada, kita pindah sikit. Okay, next. So ini antara aktiviti yang saya cakap tadi yang dilesenkan, iaitu membina loji biobahan api. So di sini seperti saya cakap tadi, semua diesel di seluruh Malaysia, itu 3 tempat tadi, mencampurkan 10% daripada sumber daripada sawit. So untuk 10% ni, so ada kilang yang menghasilkan, tapi kilang tu tak hasilkan 10%, actually kilang menghasilkan orang kata 100% lah, 100% bahan untuk dicampurkan dengan diesel tadi, diesel pure tadi. So kita akan campurkan 10% daripada bahan ni untuk dijadikan untuk dikeluarkan biofuel lah. So kilang-kilang mengeluarkan biofuel ni, so merupakan dilesenkan, termasuk membina loji, mengeluar, mengadun, menyimpan, mengangkut, menguji, mengukur, mengeksport dan sebagainya lah. So this one di sini memang perlu dilesenkan lah. Dan lesen dia pun tak mahal. Lesen dia lebih, bayaran sekarang ni lesen dia lebih kurang 100 setiap aktiviti lesen ni. Okay, seterusnya, next. Okay, kemudian saya akan salah satu fungsi kita punya bahagian ni adalah pengenaan dasar dan khidmat rundingan. Okay, next. So seperti kita tahu, bahagian biobahan api ni mesti ada orang kata rujukan. Kita nak rujuk kat mana? Apa orang kata punca kuasa kita lah selain daripada undang-undang tadi. So ini yang kedua. So kementerian telah menghasilkan National Agro-Commodity Policy ataupun DAKN pada tahun 2021, and then daripada sini memang ada jelas apa yang perlu bahagian kita buat atau kita selaras dan sebagainya. Yang pertama yang berkaitan ketua darat ialah B10, B20 dan B30. Maksud dari sini ialah biofuel 10%, 20% dan 30%. Dan aktiviti di laut, bunkering di sini juga maksudnya sumber minyak ataupun diesel kat laut ni juga akan dicampurkan dengan bahan-bahan daripada sawit lah. Dan seterusnya udara ni maksudnya SAF ni, udara maksud SAF ni Sustainable Aviation Fuel ataupun minyak kapal terbang ni pun akan menggunakan sumber-sumber daripada sawit. Tapi kat sini bukan 100% lah, so akan campur 1%, 3% atau 5% sebagainya. So akan bergantung kepada ni lah. Dan juga untuk industri
industri sekarang ni untuk gunakan biofuel, campuran dia dalam 7% ataupun 10% lah. So ini yang diterangkan dalam DAKN yang kita buat lah, kita pantau pelaksanaannya. Seterusnya, dan baru-baru ni kalau kita perasan, Kementerian Ekonomi ada melancarkan dipanggil National Energy Transition Map. Saya lebih kurang bulan September 2023. So di sini ada peranan-peranan baru lah, peranan-peranan baru yang dimainkan oleh KPK. Tapi saya rasa KPK ni ialah kami lah, bahagian Biogenesis dan Biomapping, sebab perkara yang dibangkit ni adalah terus berkaitan dengan kita, dengan bio bahan api. Okey, di sini ada 4 perkara, tapi saya nak tekankan yang bawah sekali yang kita tengah sedang lihat sekarang ni adalah catalyst local demand for bioenergy establish SAF. So sekarang ni kita tengah orang kata kita boleh lihat SAF ni memang bawah kita lah. So sebab SAF ni, Sustainable Aviation Fuel ni, dia melibatkan 2-3 kementerian, termasuklah MOT, KPDN dan kita lah. Dan tapi untuk mandate dari tu adalah bawah kita. So kita tengah orang kata berganding bahu ataupun tengah mengadakan perbincangan lah dengan pemegang taruh yang berkaitan untuk pelaksanaannya nanti. Okay. Seterusnya, next. Okay, so the next is, okay, ini juga perkara yang sedang kita tengok. Ini juga ada kita tengok berkenaan dengan biomass clustering. So kenapa biomass, kita buat biomass, kenapa bahagian ni ataupun kementerian ni lah, kementerian ni diamanahkan untuk melihat perkara ni. So seperti kita tahu, biomass yang kita yang cakap di sini lah, biasanya biomass ni dekat Malaysia ni, untuk kementerian kita, kita banyakkannya kita lah pengeluar sawit kan, pengeluar sawit yang terbesar lah dekat dunia ni, mungkin nombor 1, nombor 2 lah. So daripada pengeluaran sawit ni, dia ada bahan-bahan buangan dia, termasuklah pomer. So pomer ni dia merupakan orang kata feedstock ataupun dia merupakan salah satu bahan untuk jadikan biomass. Selain pada pomer, ada juga bahan-bahan lain seperti batang dia, frond dia, daun, dia punya dia punya barang-barang daripada buangan daripada sawit ni, dia boleh digunakan untuk benda lain. So basically cadangan kita, sebab sekarang ni ada orang kata kilang-kilang yang besar ni dia boleh proses sendirilah, tapi macam mana kilang-kilang kecil dan juga orang kata yang tak mampu kan. So basically kita punya cadangan adalah untuk wujudkan clustering. Biomass clustering ni maksudnya dia ada tempat untuk mereka orang kata menjual untuk dapatkan hasil tambahan lah. Untuk orang kata dia, memang sebelum ni mereka lupus dan tak ada hasil lah pada mereka, tapi sebenarnya bahan buangan ni boleh menghasilkan orang kata pendapatan baru, juga ekonomi baru pada negara lah. So nak buat tu mesti ada orang kata tempat yang proper sikit lah. So that's why kita cadangkan buat clustering. Dan seterusnya biomass co-firing. So kita tahu untuk biomass co-firing ni, kita tahu bahawa penjanaan elektrik dekat negara kita ni kebanyakannya dihasilkan oleh orang kata jana kuasa arang batu. Okey, arang batu. Selain pada orang kata daripada pangan sebagainya, solar pun ataupun panel solar sebagainya, tapi yang sebelum ni yang lama kebanyakannya ialah jana kuasa arang batu. So di sini kita dalam proses lah. So actually today pun kita ada meeting dengan pihak
dengan pihak Malakoff ni untuk Deputi Perkara berkenaan hal ni lah, untuk mencampurkan iaitu bahan buangan daripada sawit ni untuk dijadikan pellet. So energy pellet untuk dicampurkan untuk dijadikan bahan api ke dalam stesen janakuasa ni untuk menghasilkan elektrik. So this one of kita punya inisiatif lah. So kita tengok contohnya daripada orang kata EFB, empty food bunch daripada sawit, pellet pun daripada sawit dan wood chip dan sebagainya. So kita lihat benda ni untuk dijadikan energy pellet. Dia akan bakar bersama-sama dengan arang tu untuk menghasilkan elektrik. So kita target kat sini, dia kata kita target orang kata daripada rendah 21% dan kita akan tingkatkan dari semasa. Tapi this one semua lagi orang kata dalam dia buat kajian dalam perbincangan, dan benda ni akan kita laksanakan mengikut mengikut ketetapan yang dalam NETR lah. So memang kita dalam bincang perkara ni. So next. Okay, program biodiesel negara tu saya tadi bincang tadi yang awal tadi. Okay, next. So basically kita walaupun program biodiesel ni ataupun kajian berkenaan mencampurkan bahan-bahan daripada sawit ni dengan diesel dimulakan pada awal 80-an lagi, tapi kita orang kata mendekkan untuk penggunaannya pada tahun 2011 baru kita mendek lah. Yang tu pun 5%. Okay. Dan seterusnya kita tingkatkan pada 2014 kepada 7%, dan seterusnya pada 2018 kita tingkat pada 10%. Dan pada tahun 2020 kita tingkatkan pada 20%, tapi di 3 kawasan sahaja, iaitu di Langkawi, Labuan dan Sarawak kecuali Bintulu. So maksudnya sekarang ni di seluruh negara memang kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke pam-pam minyak diesel lah, tengok diesel, memang akan ada diesel yang menjual B10 dan B7 lah. Tapi B7 ni sekarang ni dah tak banyak tempat ada, tapi B10 more or less memang semua tempat ada lah menjual biodiesel B10 ni. Okay. Next. Okay, saya skip next. Okay, next. Okay, this one. Okay, back balik. Alright, okay, this one. So, okay, so inilah kita ada kita tengok sama ada kita punya orang kata kita punya ni berjaya tak berjaya. So kita ada buat sikit collection data lah. So kita lihat berapa banyak B10 digunakan dan juga B7. Biasanya sekarang ni mostly industri lah. Industri masuk di sini. Industri ni bukan lori bas yang industri pakai tu. Industri di sini maksudnya lah ada mesin-mesin yang digunakan pakai lah. Mesin-mesin yang guna pakai yang perlu pakaikan B7 lah, mungkin dia punya orang kata mesin tu punya orang kata keupayaan dia sampai B7 je. Dan untuk kenderaan pun ada, I think ada B7 ni. So tapi mostly kalau yang kenderaan terkini tu B10 ke atas dia boleh pakai lah. Okay. Dan seterusnya ni kita punya anggaran untuk B20 lah. B20 kita jangka akan B20 ni lagi meningkat lah. So ni anggaran penggunaan dia. Okay, next. Next. Okay, so tapi sebenarnya untuk kita nak buat biodiesel ni, so kita faham ada isu-isu contohnya harga dan sebagainya. So sebelum ni apakah tujuan utama sebenarnya? Kenapa orang kata kenapa campurkan sawit ni? So kita faham sebab isu utama sawit digunakan untuk dicampurkan dalam diesel ni ialah untuk jadikan biodiesel ni ialah kita tahu kita kena ada orang kata kena ada satu mekanisme. If let's say satu hari nanti harga sawit, minyak sawit kita jatuh, so macam mana kita nak orang kata menstabilkan harga tu. So program biodiesel ni is the key lah
Okay, so jika harga sawit ini turun, dia tak ada masalah sebab orang kata harga jualan diesel tu boleh maintain lah. Tapi jika baru-baru ni masa COVID hari tu harga minyak CPO ni meningkat dengan tinggi. So bagaimana kerajaan nak menstabilkan harga di pump, di petrol sebagainya, sebab bila harga dicampurkan dengan harga CPO dan campurkan dengan harga diesel tu, mungkin harga tu lagi mahal lah. So masuk di sini bagaimana kita nak supaya cari mekanisme yang boleh walaupun harga jatuh dan naik sebagainya, kita boleh carikan satu mekanisme khas lah untuk orang kata sesuaikan dengan orang kata harga pengguna ni. Dan seterusnya ada isu juga berkenaan dengan orang kata food for fuel. So sawit ni lah kita faham dekat rumah kan, semua kita gunakan untuk masak sebagainya, dan sumber yang sama juga kita gunakan untuk jadikan biobahan api. So ada pihak-pihak yang mainkan peranan lah kempen sawit ni, kata kenapa makanan dijadikan minyak. So bagi pihak kita pula, kita adalah pengeluar utama. So kita kena fikir juga bagaimana berlaku dekat Europe sebagainya kalau let's say dikurangkan pembelian CPO kita, so kat mana kita nak ni, kita nak jual dan sebagainya. So dia mekanisme yang kita buat lah. Kita buat supaya pengeluar kita dapat mengeluarkan, dan kita ada bagaimana kita nak salurkan supaya apa kata kita punya industri tu dapat berdaya saing lah. So okay, seterusnya selain daripada pengangkutan darat, kita juga telah kajian lah untuk meluaskan biodiversity pada sektor maritim dan juga bunkering. So maksudnya maritim ni bukan sahaja untuk digunakan kapal-kapal kat laut, tapi juga digunakan di pelabuhan-pelabuhan. Contohnya kita lihat di pelabuhan-pelabuhan ni ada mesin-mesin dan sebagainya yang untuk mengangkut kontainer dan sebagainya. So mereka menggunakan diesel. So kita sedang dalam kajian dan juga tengah mengadakan perbincangan beberapa pihak untuk apa nama kenderaan-kenderaan berat ni juga menggunakan biofuel. Sebab kita lihat ada, terhadap saya there's few countries pelabuhan yang telah melaksanakan dipanggil green port. So green port tu maksudnya port tu kira menggunakan sumber-sumber daripada green lah. So maybe there's few port yang tengah mengkaji inisiatif ni. So kita tengah lihat bagaimana kita boleh bersama dengan mereka. Dan seterusnya menghasilkan produk SAF, Sustainable Aviation Fuel tadi, bag. Okay. So bersasar sawit secara dengan Kostia. Okay. So ni juga selain daripada kita lihat apa nama ni kenderaan untuk atas jalan dan berat laut, salah satu ni adalah untuk menghasilkan kita punya sawit ni untuk hasilkan minyak kapal terbang. SAF ni adalah minyak untuk guna kapal terbang lah. So kita berjaya minyak sawit kita ni dikira salah satu bahan lah untuk boleh dicampurkan dengan fuel jet, dijadikan SAF lah untuk pengangkutan udara. Okay, next. So untuk Kostia ni lah dia orang yang dia lah orang kata set apa namanya, kenapa perlu biofuel ni ataupun kenapa perlu SAF ni. So dia telah buat roadmap dia. So dia supaya tahun 2027 hingga 2035 more or less all the airlines akan menggunakan SAF ni. So ni dia punya 3 phase lah, 3 fasa pertama dia buat kajian, fasa kedua dan juga fasa ketiga. So sekarang ni banyak negara dah pakai SAF. So kita lepas ni saya akan jelaskan, kita pun negara Malaysia pun tak kecuali jugalah, kita pun nak lihat benda ni dan kita ke arah tersebut lah. So next. So untuk yang hasilkan SAF ni, so
untuk makluman semua, apa nama ni, dekat Malaysia ni pengeluar ataupun penjual jet fuel ni ada dua je, tak Petronas, Shell lah. So daripada dua ni Petronas adalah kita punya milik Malaysia lah, so daripada Malaysia. And then kalau kita lihat kebanyakan di dekat airport, memang orang kata penjualan jet fuel ni didominasikan oleh Petronas lah, and then yang balance tu adalah oleh Shell lah. So dua company ni lah. So untuk persediaan kita menghadapi ni, so if let's say kita tak start sekarang, so kita akan menghadapi masalah bila kita punya jet ataupun kita punya MAS lah, kita punya syarikat airlines kita, MAS Asia dan sebagainya, untuk terbang ke negara-negara keluar negara lah. So ada few negara dah menetapkan supaya berapa persen staff ni dicampurkan dalam biojet fuel ni, dicampurkan dalam jet fuel ni. So basically jika tak ada, so kira opportunity peluang tu tak adalah rugi pada Petronas, because bila nak pergi terbang mestilah pesawat ni akan isi dengan orang kata isi dengan jet fuel baru terbang. So jika tidak terdapat jet fuel ni dalam atau SAF ni dalam jet fuel ni, so negara-negara yang airline yang lalu, keterbang yang lalu, dia keterbang tu kena denda lah, kena denda dan sebagainya. And then kalau Petronas tak buat, so kita punya airline kat negara kita ni kena isi kat negara lain, ataupun Petronas pasti import daripada luar untuk orang kata untuk memenuhi permintaan tersebut lah. So sebelum itu Petronas telah bangunkan satu loji penapisan dekat Pengerang, di Pengerang. So dia akan siap lebih kurang 27 untuk menghasilkan biofuel ni di dalam negara. Dan feedstock dia tak lain bukan adalah sawit. Selain daripada tu ada juga feedstock lain lah. Tapi buat masa sekarang ni dia punya orang kata untuk menghasilkan untuk menghasilkan SAF ni kita menggunakan bahan-bahan daripada minyak sawit lah. Okay. Next. So salah satu program yang kita buat dengan Petronas untuk kita menggalakkan orang kata mengitar semula ataupun menggunakan semula kita punya minyak masak terpakai, minyak masak yang kita masak kat rumah tu. Basically sebelum ni mungkin isi rumah akan buang kan. So basically minyak masak ni diproses balik untuk dijadikan orang kata dijadikan bahan untuk jadikan biofuel ni, jadikan SAF ni. So kita telah bersama dengan Petronas, so kita telah the first station kita buat dekat Petronas Tugu Putrajaya yang dirasmikan oleh kita punya YAB menteri kita. Dan next kita akan buat satu lagi program dekat Sarawak hujung minggu ni, hari Sabtu ni kita akan buat. Tapi program-program ni telah berjalan di seluruh negara, di semua di semua pam minyak Petronas yang terpilih dah jalan dan sebagainya untuk dibeli. Dan minyak-minyak terpakai ni dia akan dikumpulkan sementara kilang dia siap tu untuk diproseskan untuk jadikan SAF ni lah. So buat masa sekarang ni masa kita bincang dengan Petronas, harga untuk minyak masak terpakai tu RM2.50 lah. Dan kalau kita cek dekat pusat kita semula dekat Pesin 9 tu, harga dia RM2.80. So apabila kita laksanakan program ni, kita minta supaya Petronas dapat tinggikan sikit lah. So dapatlah harga RM3 per kg lah untuk minyak masak terpakai ni. Ni bukan minyak masak baru minyak masak yang terpakai, yang dah pakai kat rumah tu, you boleh jual balik. So basically kalau you dapat beli minyak paket tu RM2.50, so kalau you dapat gunakan semua and then if you efficient semua, so 1 liter tu nanti 1 liter lah, 1 paket tu
you pakai tu and then you dapat balik, you boleh jual balik dengan RM3. So maksudnya you dah untung lah sebenarnya. But you beli duit setengah, so jual balik RM3. Tapi basically untuk dapatkan 3 liter ni you lebih pada tu lah you pakai sebab minyak lain tu dah meresap kan. So basically minyak lebih pada tu you simpan dan you kumpul lah. Kalau boleh you kumpul, sebab minyak yang masa terpakai ni dia tak ada expired pun, so you kumpul macam cukup satu botol tu jual lah. So dapat income tambahan lah. Okay, next. Okay, ini saya ceritakan tadi dah. So kita anggarkan pengeluaran daripada kilang tu lebih kurang 700,000 tan setahun lah. So nanti dia akan siap 2026 nanti. Dan so selain daripada tu cakap kita bahan-bahan mentah ataupun dia punya stok untuk dijadikan ni selain daripada sawit itu palm fatty acid, kita pakaikan orang kata apa daripada UCO dan juga daripada lemak lah. Okay, so kita kalau boleh kita nak gunakan bahan-bahan orang kata bahan buangan lah, kira recycle balik minyak masak tu untuk jadikan orang kata menambah nilai dia, proses untuk jadikan SAF. Okay, next. Okay, selain daripada sawit ni, kita minyak dan sebagainya. So mostly kilang-kilang, okay next. So mostly kilang-kilang sawit ni selain dia menghasilkan minyak, dia juga akan menghasilkan gas. Okay, dia akan menghasilkan gas. So bila menghasilkan gas ni, so basically memang telah ditetapkan oleh FBOB lah, few ni supaya mereka kena pasang orang kata facility. Dia ada certain kilang yang kapasiti tertentu kena pasang untuk mendapatkan gas ni, supaya kalau tidak, kalau tuan-tuan dan puan perasan biasanya bau daripada proses sawit ni, kilang sawit ni bau dia macam tengik, busuk sikit kan. So basically kena merangkapkan gas. Tapi untuk kilang-kilang ni dia ada mekanisme lah untuk how yang mana wajib dan sebagainya. So ada yang kilang-kilang kecil tu dia macam tak di-mandatorykan lah untuk kilang-kilang yang kecil. Tapi walau bagaimanapun kita sedang mencari, orang kata sedang melihat kaedah-kaedah lah supaya jumlah kilang yang ada ni 448 ni semuanya kita pasang merangkap biogas ni, supaya sebab gas ni ada, kalau kilang-kilang besar ni basically dia dapat guna gas ni untuk mereka balik, sebab gas ni buat tahun semua dia boleh menghasilkan energi. So how dia ada, tapi dia kena invest. Kalau tak invest macam mana nak dapat dia kan, dia kena invest. So dia menggunakan balik ni untuk orang kata gunakan dalam boiler dan sebagainya. So dia invest and then dapat gunakan elektrik. Ada juga yang boleh jual pada grid pun. Tapi itu kilang-kilang besar lah. Tapi untuk kilang-kilang kecil ni mungkin untuk dia invest tu mahal lah, sebab dia proses pun tak banyak kan. Walaupun tak banyak tu banyak lah, tapi tak sebanyak kilang besar lah. So basically kita tengah cari, orang kata next kita tengah cari kaedah bagaimana kita untuk bersamalah dengan orang kata pihak-pihak yang berkenaan. Next slide. Untuk supaya semua kilang-kilang yang lain daripada 142 dan 48 ni orang kata menggunakan ataupun gas ni diperangkapkan lah. Next slide. So daripada data tadi kita lihat daripada kilang-kilang 142 tadi yang buat ni, so maksudnya selain daripada actually gas ni free lah, but you will proses gas ni you buang kan. So tapi bila you perangkap and you proses balik, so actually dia bagi you income lah. So FIT maksudnya penggunaan tenaga ni dia jual balik pada grid. So daripada 142 ni 47 kilang ni dia dapat extra income.
dapat extra income untuk dijadikan dijualkan tenaga. Sebab tenaga ni dia dihasilkan di dua. Satu, tenaga tu digunakan by their own, digunakan sendiri, dan lebih tu dia akan digunakan untuk penjenaan tenaga FIT ni untuk dijual pada grid lah. So TAB beli dengan dia orang sebagainya dan dia dapat income pada dia orang lah. So selain pada tu digunakan sendiri, yang balance daripada 47 ni, 61 ni digunakan sendiri, dan ada juga yang dia proses gas ni untuk jadikan biogas, bio-CNG. Bio-CNG contohnya macam kita pakai tong gas masak kat rumah kan. So basically gas-gas ni pun boleh dibuat sebagai itulah. So diproses, tapi perlu ada orang kata pelaburan dan sebagainya untuk orang kata proses biogas ni. So next. So kita telah berbincang dengan pihak Gas Malaysia. So pihak Gas Malaysia tu kita tengah bincang untuk jadikan solution, sebab buat pengantar semua, Gas Malaysia ni dia orang adalah orang kata apa, memang pengeluar gas lah, tapi Gas Malaysia ni dia ada pipeline dia. All over country dia ada pipeline, dia core dia lah. Macam core elektrik kita pun ada core, ni dia ada gas pipeline all over country. So kita kerjasama dengan Gas Malaysia tu, kerjasama dengan kita dan juga dengan balance lagi kilang-kilang sawit yang lain ni, untuk bagaimana kita nak proses, nak bantu kilang pengilang ni supaya dia dapat merakatkan gas, satu, kedua dapat proses gas dan juga menjual terus pada Gas Malaysia ni. So kita tengah mencari kaedah dan juga perbincangan lah dengan pihak Gas Malaysia ni untuk mencari orang kata solution lah, yang juga penyelesaian bagi pihak ni. So kita ada perbincangan berjalan, dan juga kita kita sedang carikan idea-idea baru lah dengan Gas Malaysia ni untuk kita carikan orang kata apa, kaedah untuk supaya pengilang-pengilang kecil ni dia tak ada keluarkan kos tinggi sangat lah untuk penjanaan gas ni. Okay, seterusnya. So kita pergi ke bahagian biogysim agri commodity. So biogysim ni, okay, sebelum tu saya terangkan dalam dalam bab 3 rancangan Malaysia ke-12, dia ada cerita berkenaan dengan Product Strategi, impact tinggi serta perusahaan mikro, berkenaan dengan high impact orang kata new growth dalam biomass ni untuk membantu dalam ekonomi ni. So sebab apa biomass ni next slide. So kenapa orang kata biomass letakkan bawah kementerian kementerian kita lah. So basically daripada industri sawit ni, dia punya biomass ataupun bahan buangan yang boleh jadikan the new input for the growth of economy ni 80% lebih daripada industri sawit. So the big chunk tu daripada kita lah. Sebab itulah dengan masa yang kita sedang membangunkan dia beri nama action plan, dalam tindakan agro commodity. Kita sedang bangunkan national, next slide. Kita sedang bangunkan national biomass action plan, sebab oleh kerana bahan-bahan ni boleh jadikan boleh jadikan income ataupun income tambahan lah kepada ni. Daripada waste macam tu je boleh diproseskan untuk jadikan the new growth of economy ni. So dia diletakkan bawah kementerian kita. So kita kena buat lah. So EPU minta kementerian kita untuk bahagian BBA ni untuk buat satu plan, nama dia National Biomass Action Plan ni. So action plan ni baru siap, baru kita buat, dan kita akan bentangkan dekat kabinet, I think dalam bulan ni lah. So basically dia waste, kira dia
dia daripada waste ataupun daripada bahan buangan daripada industri-industri yang berkaitan, seperti contohnya macam kita daripada plantation kan. So banyak bahan-bahan buangan daripada sawit, daripada buah dan sebagainya. So bahan buangan yang tadi saya ceritakan pasal saya cerita awal tadi berkenaan dengan energy pellet, itu daripada buangan sawit. Betul, agriculture biomass, daripada orang kata orang tebang balak sebagainya. So daripada balak tu dia ambil. So tapi daripada balak, daripada kat hutan tu ada lagi bahan-bahan yang terbuang, ranting dan sebagainya, dan contohnya ranting sebagainya, itu boleh jadikan, orang kata boleh proses untuk jadikan benda yang berimpak tinggi lah. Dan juga ikan, fish waste. Ikan ni ikan dengan ikan baja kan. Ikan walaupun ditangkap, so ada lebihan dan ikan yang tak laku sebagainya. So sebelum ni tak dijadikan baja, tapi sekarang ni boleh jadikan benda-benda lain lah. Dan juga daripada industri kayu, dan juga daripada ternakan, iaitu ternakan ayam, babi dan sebagainya lah. So sebab kita tahu dekat Malaysia ni banyak kilang-kilang ayam kan. So daripada buang-buangan ni boleh orang kata dijadikan industri baru lah untuk diproses, jadikan bahan-bahan yang ada value baru. Okay, next. So untuk National Biomass Action Plan ni, so kita tekan ada lima teras je lah. Sustainability, productivity, value creation, market development dan juga inclusiveness. So ni kita buat. So daripada plan ni, so daripada setiap teras ni, so adalah action plan yang kita cadang lah, apa yang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan lah untuk menambah baik, orang kata menambah baik ataupun dijadikan industri baru lah kat negara kita. Mungkin sebelum ni ada, tak dengar lah, mungkin ada yang buat, tapi maybe few of them. So sekarang ni untuk orang kata membuka mata lah semua pihak, supaya there's new industry yang boleh cebur. Dan sebab itulah kita buat this plan lah. Okay, dia boleh tambahkan orang kata pendapatan, pekerjaan baru. Dalam masa sama yang bagusnya untuk biomass ni, untuk diproses sebagainya, dia boleh mengurangkan kita punya GHG emission. So pengeluaran orang kata asap dan juga pengeluaran GHG untuk carbon, CO2 yang di alam sekitar ni boleh dikurangkan. Itu yang bagusnya lah. Okay, next. So saya tadi daripada bahan-bahan sawit tu kita ada buat dipanggil wood pellet ataupun EFB pellet lah, untuk dijadikan orang kata co-firing dengan kita punya janakuasa elektrik kita. So walau bagaimanapun dekat Jepun dan juga Korea, mereka memang dah ada dipanggil janakuasa biomass. So memang dia menggunakan mereka tak pakai arang batu dah, pakai coal lah. So mereka menggunakan biomass untuk ataupun gunakan energy pellet lah untuk dibakar dalam dia punya janakuasa tu untuk listrik elektrik tu. So dekat Korea dan juga Jepun lah dah ada. So there's ada demand untuk produk ni dekat Korea dan juga Jepun. Untuk EFB pellet pun daripada orang kata bahan buangan sawit tadi pun memang ada untuk power industry. And then dekat Malaysia dia untuk heat the steam generation lah. So maksudnya daripada memang guna bahan-bahan lain, so actually bahan-bahan buangan daripada kilang tu dia boleh proses balik untuk jadikan energy pellet ni atau FB pellet ni untuk digunakan sebagainya. Dan okay, dan seterusnya kita pun seperti saya bincang tadi dekat Tanjung Bin dengan Malakov tu, untuk kita orang kata campurkan ataupun kita blendkan kita punya janakuasa arang batu tu dengan dengan FB pellet lah. So selain daripada itu, dalam kita punya untuk kita punya action plan, kita ada ceritakan juga berkenaan dengan
kita menggalakkan juga daripada apa namanya kilang-kilang besar ni supaya mereka melihat balik strategi how dia boleh reduce dia punya penggunaan cara sekarang ni menggunakan produk-produk ataupun guna kaedah-kaedah yang lebih mesra alam sekitar lah. So sebab tu kita galakkan supaya dia orang guna daripada fossil fuel ni untuk gunakan biomass fuel ni. Biomass fuel daripada bahan-bahan ni lah, daripada kilang dia orang ni, kilang sawit sebagainya ni, buangan ni untuk proses kepada benda-benda yang contohnya tadi lah, macam apa nama ni, FA pellet FA pellet tadi kan. Dan untuk ketahuan juga, selain pada tu, one of the success story dalam kita punya action plan ni, apa nama ni, trunk ataupun batang kelapa sawit tu actually dia diproses untuk dijadikan apa nama fireboard ataupun plywood. So basically kita lihat sekarang ni orang kata hutan pun dah tak banyak untuk jadikan produk-produk perkayuan ni kan. Memang ada tapi tak banyak lah. So sebab tu kita buat proses tanam semula hutan dan sebagainya. So sementara nak tunggu hutan tu orang kata tumbuh dan tumbuh ataupun besar sebagainya. So actually dalam masa yang sama juga industri kelapa sawit di Malaysia ni dah start dia panggil replanting ataupun nanam semula sawit ni. So bila tanam semula sawit ni, so sebelum ni dia orang bila dah kembang pokok tu, so dia orang biar kan dekat dan sebagainya. So sekarang ni dia ada kaedah baru untuk dijadikan, boleh jadikan plywood. Okay, boleh jadikan plywood. Plywood dan juga fiberboard lah daripada tu proses. Dan selain pada tu juga untuk aktiviti karbon dan ni dia menggunakan bahan madu sawit ni dan juga coconut shell lah, coconut shell untuk jadikan aktiviti karbon ni. Aktiviti karbon ni apa benda? So sebab aktiviti karbon ni dia banyak digunakan untuk kalau kita tahu fungsi karbon ni, kalau macam kita sakit perut kan, sakit perut, cik berit, doktor dia bagi kita satu pil yang hitam kan, tu sebenarnya karbon lah untuk kita apa nama kurangkan kalau cik berit sebagainya kan. So basically untuk penggunaan aktiviti karbon ni, contohnya untuk macam pencemaran sungai dan sebagainya. So mereka gunakan ni lah untuk supaya air tu ditreat dan sebagainya. Dan saya pasti dekat rumah tuan-tuan dan perempuan ada kuku dan kowe kan untuk penapis air kan. So dalam setiap penapis air tu mesti ada aktiviti karbon ni ataupun untuk dia tapis. Penapis tu memang ada satu bahan ni lah, karbon ni lah untuk dia tapis daripada air paip tu untuk tapis jadikan air yang lebih bersih lah. So basically there's one company dekat Malaysia ni, kami dah pergi melawat sekali. So dia katakan banyak produk-produk ni di import lah, di ekspor ke Korea untuk jadikan penapis air brand tu lah. So basically sebenarnya benda tu buat kat Malaysia je, tapi sebab kemahiran dan juga expertise kat Korea, so dia import dan dia pasang di sana lah. Sebenarnya benda tu buat kat Malaysia, karbon ni dalam mesin penapis tu, dia punya bahan dalam penapis tu. Okay, next. Ini lagi menarik. So untuk yang apa namanya, kita lihat gambar kan, gambar yang atas tu. Ini dipanggil apa nama? Dipanggil food packaging atau juga packaging untuk industri lah. So industri mungkin ada dia punya barang-barang besar dan dia juga bukan shapekan macam kotak lah untuk shapekan tu. So basically there's untuk, dan juga banyak kilang-kilang antarabangsa dia nak produk-produk yang lebih pada more to friendly, environment friendly lah. So basically there's company dekat Kedah ni yang menarik ya. Dia memang beli orang kata jerami padi tu kan, beli tu diproses jadikan bekas makanan. So basically sebelum-sebelum ni kalau kita lihat dekat utara, kalau bulan 5 sampai bulan 7 tu dia akan bakar lah, akan jadi rebu kan, dia akan bakar tu berjalan. So sekarang ni daripada bakar tu company dia beli, so beli daripada penduduk. So kita lihat sekarang ni memang kurang lah kalau pembakaran lepas tu kurang pembakaran terbuka dekat Kedah ni pasal daripada padi ni.
sebab company dah beli benda ni, so dia proses. So maksudnya tak adalah pencemaran tu. So dalam masa sama, bila company ni beli daripada petani ni, so petani ni dapat extra income daripada orang kata sampah-sampah tu, daripada bahan buangan tu, dapat extra income untuk dia orang. So that's also good lah for untuk orang kata penanaman padi ni. Selain dia tanam padi, dia tu hasil utama dia. So dia dapat daripada bahan yang lain tu, buangan tu, dia boleh jadikan extra income for them lah. Dan dalam masa sama, ada juga bahan-bahan buangan daripada sawit ni kita proses balik untuk jadikan bahan-bahan makanan lah. Sebagai contoh tadi, bahan-bahan daripada sawit, daun dia dan sebagainya, daripada dahan sebenarnya proses balik untuk jadikan bahan makanan untuk haiwan. Dan juga untuk jadikan baja lah, biofertilizer atau biopesticide. Untuk orang kata baja tu guna balik untuk industri tu dan juga untuk industri pertanian yang lain lah. So sekarang ni memang there's one company, saya Genting Plantation, dia memang proses daripada bahan-bahan ni untuk jadikan biofertilizer untuk dia punya plantation dah. So and then there's the data kan memang dia punya pengeluaran tu meningkat lah apabila mereka gunakan biofertilizer ni. Okay, next. So daripada tu juga daripada bahan-bahan pada ikan tadi kan, ikan ada waste daripada ikan tu, diproses waste daripada ikan ni, ikan lah, dia boleh proses, diproses, dia juga ikan tu jadikan makanan ikan, proses satu. Dan juga daripada fish waste ni diproses balik untuk jadikan makanan kucing pun ada. Dan juga selain daripada baja lah, baja tu memang daripada dulu lagi kita tahu memang ikan-ikan yang tak laku ni, ikan-ikan yang dia lebih ni memang diproses lah untuk jadikan baja. Okay, dan seterusnya paddy straw juga, kalau kita lihat di highway di lereng bukit kat highway tu, memang ada kawasan dipanggil dia untuk menelakkan daripada tanah runtuh sebagainya, dipasang macam jaring sebagainya tu kan. Tu sebenarnya daripada dia seorang company dekat Rawang ni, pasang ni, dia buat di kilang dia, and then dia gunakan yang menarik ni, dia pakai daripada paddy straw, palm dan juga coconut fiber lah, dipakai tu untuk jadikan dia macam jaring ni, macam guni lah, guni jaring tu, tapi digunakan untuk cover the tebing-tebing tu supaya dalam sama dia untuk untuk menguatkan tebing tu, kadang tumbuhan rumput supaya tumbuh sebagainya, untuk menguatkannya supaya tidak jadi tanah runtuh lah. Dan juga kita ada juga demand daripada penanam musangking ni. Dia kata biofertilizer daripada sawit ni, dia kata banyak bagi hasil yang bagus lah untuk dia punya musangking. Okay, next. Okay, seperti tadi kita cakap, setelah tengah berbincang dengan pihak Gen Malaysia kan, untuk kita jadi untuk untuk menjadikan untuk kita melihat bagaimana untuk jadikan proses kilang-kilang yang tak proses gas tu kan, tak proses gas keluar tu, untuk jadikan kaedah, bagaimana kaedah untuk dia orang proses supaya gas tak hasil kilangnya. So there's a new idea daripada Kerjasama Gas Malaysia. Kita juga fikir satu kaedah lain, iaitu bila kilang-kilang kecil ni, untuk dia menghasilkan untuk dia mengeluarkan produk lain lah daripada bahan buangan tu, mungkin tak ekonomi. Satu. Yang kedua, mungkin bahan-bahan buangan daripada kilang-kilang mereka tak banyak. Dua, tak banyak. So and then satu lagi, mungkin untuk mereka melabur tu mungkin modal dia orang tak banyak lah untuk melabur kan, sebab betul di kilang kecil. So kita ada idea untuk set up, selain pada bersama dengan Gas Malaysia tadi, untuk set up dia panggil biomass hub. Biomass hub ni untuk kita orang kata cari satu tempat
supaya kilang-kilang ni dapat salurkan ataupun dapat bawa buangan tu ke satu tempat untuk diproses jadi orang kata jadi the next ni lah untuk meningkatkan lagi dia punya value lah. So that's the idea. So cadangan kita untuk orang kata ni untuk membuat ni biomass hub ni. Next. So untuk membuat biomass hub ni ataupun nak clusterkan dia orang ni, so kita kena carilah orang kata yang tempat kilang banyak lah. Memang biasanya kilang-kilang sawit ni dia biasanya orang kata dia outskirt sikit lah dalam, tapi and then untuk membuat hub ni at least kita kena orang kata kena lihat how the strategi bagaimana kita nak orang kata invest lah supaya tak membazir lah invest for ni, supaya kos yang ada pun untuk penggilang-penggilang ni very minimal. So kita kena carilah yang orang kata location tu yang berhampiran dengan dia orang dan juga tak jauh lah dengan dia orang. So inilah yang antara cadangan kita lah, kita dah lihat 2-3 tempat untuk jadikan, untuk kita proses, maksudnya daripada kilang-kilang sawit ni dia proses. So tempat jadikan biofuel, biopellet sebagainya ni dekat lah, lepas kita hasilkan dan untuk dihantar kepada, contohnya dekat Johor ni, Tanjung Pinang ke Johor kan. So there's one tempat ataupun tempat untuk jadikan process center ni diproses dan terus dapat hantar ke gunaan di Janakuasa Tanjung Pinang. So next. Okay, so untuk penama action plan, kita punya action plan untuk biomass ni, so kita telah bersama dengan Maida. So dia kata actually this new orang kata ekonomi lah, berjala. Orang kata daripada dibuang macam tu je ataupun tak diproses, orang kata tidak diproses, mungkin sekarang ni proses mungkin kecil, so dibuat dengan orang kata cara yang skill yang lagi bagus lah. Dan juga ada juga pihak Maida ni dah mula pick up dia pelaburan ni. So ada orang yang yang orang kata apa, yang invest daripada dalam dan luar negara, invest sebab dia tahu, sebab macam contohnya tadi macam dekat Korea dan juga Jepun, dia tahu kita ada bahan mentah banyak. So mungkin teknologi mungkin tak ada, ataupun mungkin teknologi kita dia ada the best solution untuk dia ni, dan dalam sama benda the product dihasilkan tu untuk digunakan oleh mereka juga. So mereka ada juga company ni datang daripada Jepun dan juga Korea datang untuk invest di sini untuk apa dalam hasilkan pellet ni dan sebagainya lah. So lebih kurang data yang dapat daripada Maida ni untuk tahun 2021 lebih kurang 442 bilion. Okay. Berkenaan dengan, dan juga untuk tahun 2022 ni lebih kurang 222.9 bilion. Dan untuk 2024 seperti mana kita maklum, apa kita perlu fokus lah. So untuk 2024 ni, untuk tahun depan, so this the yang orang kata perkara yang paling utama lah daripada yang lain tu kita akan buat. Dan oil palm terang ni dah KS sudah cakap 2-3 kali dah, so tapi dia nak pergi melawat, so kita cubalah daripada, dan hari tu pun KS beritahu kita menteri pun nak pergi melawat. Dia ada sekilang yang hasilkan daripada oil palm terang ni untuk jadikan plywood sebagainya dekat Segamat. So kita tengah susun mungkin first quarter next year lah untuk kita bawa lah menteri dan juga kita punya KSU ke sana lah. Dan antara satu lagi yang utama kita akan project for next year ialah program biofuel B100. Okay, so sebelum ni
kita faham, kita cakap, saya cakap tentang B10, B20. So macam contohnya macam pam minyak kita kan, pam minyak dekat Petronas dan Shell sebagainya dah pakai apa nama? Dah pakai B100 kan. Next sorry. Dah pakai B10, B20. Tapi apa nama? Ada kilang-kilang yang kita hasilkan yang B100 ni. So basically there's market untuk apa nama kenderaan-kenderaan ni berat ni yang menggunakan bahan api 100% daripada sawit lah. Kira green biofuel lah, green diesel. So next slide. Okay, tadi yang saya dah explain pasal OPT ni, pasal kerjasama kita dengan yang kita nak bawa kita punya minister juga KSU untuk melawat kat Segamat ni. Okay, next. Okay, so basically there's ada kenderaan besar ni yang dia ada capability untuk pakai 100%. So kalau ikutkan dengan pengeluar kenderaan berat seperti Scania juga Volvo, memang kenderaan-kenderaan mereka yang dikeluarkan tahun 2020 ke atas memang dia boleh pakai automatik. Sama ada you pakai B20, B30, B40, B50, berapa persen pun you campur dengan green ni, dengan bahan-bahan daripada green, daripada bahan-bahan daripada diesel, bahan-bahan green daripada bukan diesel lah, maksudnya daripada sawit dan sebagainya, boleh dicampurkan dengan diesel dan kenderaan tu boleh campurkan minyak tu dan boleh pakai di kenderaan mereka tanpa buat apa-apa modification. Kecuali kenderaan yang tahun 2020 ke bawah, mereka kena ada kit yang untuk adjustable ni lah. So tapi kenderaan yang 2020 ke atas tu automatically boleh pakai B100. So contoh ni pihak Petronas, kita tahu lah Petronas ni pengeluar apa namanya petrol, diesel atau juga kita punya national oil lah, production commission. So dia dah test, okay, untuk first ni dia dah test untuk menggunakan dia punya tanker ni, dia punya kenderaan untuk mengangkut minyak petrol ataupun diesel ke pam-pam minyak ni. Lori yang mengangkut tu pakai B100 maksudnya 100% gunakan daripada sawit. So mereka dah buat kajian ni. So memang alhamdulillah there's no issue, memang boleh. Dan apa nama ni, so the next dia dah start hari tu, apa nama kita punya menteri pun dah rasmi hari tu dekat IOI, dekat Marriott Projaya. So masa tu kita test 4 lori. So the next year dia akan menggunakan lebih daripada 1 lori lah. Dan dalam masa sama kita pun ada company lain pun yang berminat untuk menggunakan green diesel ni lah, daripada biofuel ni lah, green diesel lah, biofuel 100% ni, 100% biofuel ni daripada sawit ni. So ada company pun ada request dari kita. So kita tengah lihat lah bagaimana untuk kita bersama dengan mereka untuk menjayakan kaedah ni. Okay, next. So tadi saya cakap tadi kita ada buat program kan dengan Petronas untuk penjualan minyak asas pakai. So kalau lihat ni gambar yang atas ni, so basically memang ada kita dah besarkan lah, kita dah buka banyak tempat untuk menjual minyak asas pakai ni. So kalau ikutkan daripada data-data kita dapat ni, untuk fasa 1 kita buat fasa 1 ni lebih kurang 30,000 kilo lah kita dapat. And then untuk fasa 1 cuma 3 session lah, termasuk stesen Putrajaya itu. So 3 session. So sekarang ni kita dah fasa kedua lah. So fasa kedua ni dalam 33 session dan the next kita akan buat tahun depan lagi 50 session lah. So benda ni akan continuous lah, akan berterusan sebab seperti saya ceritakan tadi, minyak daripada UCO ni kan, daripada minyak masak terpakai ni, UCO ni minyak masak terpakai lah, used cooking oil ni, untuk kita dalam proses dekat kilang dekat Johor tu kan, untuk jadikan SAF kan, sustainable aviation fuel. So ni lah dia punya, orang kata dia punya stok, dia punya bahan-bahan ni lah.
Okay, next. Okay, selain daripada tu, kita tahu, so apa namanya, sebelum ni ada bising kita punya lesen lambat dan sebagainya, proses sebagainya. So kita telah buat bengkel lah. So alhamdulillah, so daripada 90 hari kita dapat kurangkan daripada 30 hari untuk proses lah lesen-lesen berkenaan dengan bahan api ni. So and then untuk yang pembaruan 10 hari. So kita dapat kurangkan kita red tape lah untuk dalam proses ni. Dalam masa sama untuk dalam lesen juga kita sekarang ni tengah bincang untuk kita untuk ke arah online. Sebelum ni mostly pada manual lah untuk pengguna lesen ni. Dan dalam masa yang sama untuk yang universiti ataupun research institute yang pakaikan yang orang kata apa, yang mempunyai perkara-perkara seperti menyimpan, membuat dan sebagainya berkenaan dengan biofuel ni, kita bagi dia orang ni perkecualian lah, so dia orang tak perlu lesen lah berkenaan ni. Dan dalam masa sama juga kita faham sebab orang kata 100 je ke lesen ni, sebab yelah 100 kan macam tak mahal kan. So kita tengah bincang lah, supaya kita sedang menyemak semula adakah relevan lagi RM100 ataupun kita boleh tingkatkan lagi fee lah. Fee ni bukan pada orang biasa, pada yang ni lah pengeluar, penyimpan, pengangkut dan sebagainya untuk dikenakan apa nama ni fee yang lagi tinggi lah di masa akan datang. So ni kita semua ni kita tengah kaji lagi. So saya rasa itu saja saya punya ni. Jika ada sebarang pertanyaan boleh tanyalah. Okay, kita buka kepada Q&A ya. Cik Fahmi ada soalan lah yang ditanya dalam ruangan chat ni. Dari Puan Dorin Layin. Okay. Tadi dia bertanya waktu Cik Fahmi tengah bercakap berkaitan dengan pelepusan biodiesel. So adakah pelepusan ini akan mencemarkan udara, barang bakar arang, atau mungkin Puan Dorin nak bagi soalan lebih tepat lah kepada Cik Fahmi untuk dijawab. Boleh jawab terus ke? Boleh. Okay, so saya macam mana saya jawab Okay, saya tahu apa maksud dia, tapi basically kita menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan daripada buangan sawit ni, actually orang kata more environmental friendly lah. So basically bahan-bahan buangan ni diproses balik. Sebagai contoh dekat untuk jana kuasa arang batu tu kita campurkan pellet, energy pellet tu dengan arang batu. So basically kalau sebelum ni 100% you guna arang batu, so mungkin asap dan pencemaran sebagainya. So bila kita pakai pellet ni mungkin dia dapat mengurangkan dan reduce sikit lah pengeluaran GHG dan juga CO2 tu. Okay, ada soalan lain daripada peserta kita pada hari ini? Boleh bertanya ya kepada Encik Fahmi. Okay, Assalamualaikum. Encik Fahmi. Okay, Cik Samsuri, Cik Fahmi. Boleh dengar? Samsuri ya. Okay, macam ni. Tadi kan, tapi yang slide yang ujung-ujung tadi saya nampak lah dah berjawab lah sebenarnya. Sebab tadi mula-mula tu nak tanya juga. Sebab kata macam 5% sampai 10% tadi kan kita campurkan yang sawit ke dalam diesel kan. Sebenarnya macam ingatkan tadi berapa persen yang jumlah persen yang berapa yang paling sesuai sekali yang dicampurkan untuk menyesuaikan dengan kita punya persekitaran sebenarnya yang selamat. Tapi itu tadi sebabkan dah tunjuk gambar tadi sampai 100% pun boleh, maknanya tapi bila tunjukkan 100% tu pula nampaknya lori-lori saja yang pakai. Jadi saya belum ada yang bawah-bawah ni lagi. Jadi kalau kendaraan biasa ni, kalau yang paling sesuai lah sebenarnya, kalau yang dihasilkan tadi setakat yang paling tinggi nampaknya 10 dan ada 120 tadi kan katanya kan, tapi belum komersial. Benda-benda macam tu lah. Boleh minta tolong sikit. Okay, basically orang kata kita nak buat
minyak ni mesti ada kenderaan dia lah. So basically kenderaan-kenderaan yang ada dekat pasaran ni dia memang compatible untuk B10 dan ke bawah lah. B10. Ada juga kalau kenderaan yang seperti saya ceritakan tadi selepas tahun 2020 memang kebanyakan kenderaan orang kata four wheel dan kenderaan besar tu dia boleh pakai lebih daripada 20% dan ke atas lah. So basically nak campur ni memang sekarang ni dekat semua pam minyak di Malaysia kecuali yang 3 tadi tu, kecuali dekat Labuan, Langkawi dan juga Sarawak kecuali Bintulu tu memang dah 10% sawit dah. Dah 10% campur dengan sawit. So you pergi pam minyak mana-mana dekat Petronas, Shell, Petron sebagainya memang dah dia punya diesel tu memang dah campur 10%. Memang dah campur. Yang B100 ni kita buat program khas ni memang lain lah, dia belum dijual dekat pasaran terbuka lagi. Dia ada dijual tapi dia bukan dekat pam minyak lah, dia memang dekat orang kata pengeluar-pengeluar ni lah. So memang tak ada lagi kaedah untuk nak komersialkan yang B100 ni, tapi kita tengah orang kata perbincangan lah dengan few players untuk how kita nak market this B100 ni. So basically untuk jawab pertanyaan Cik Samsuri tadi, memang betul, memang dekat kita punya pam minyak seluruh Malaysia ni kalau tengok kat Persis 9 ada, memang diesel tu memang dah ada dah 10% dan memang dah 10%. Euro 5 10%. Euro 5 tu standard, Euro 5 bukan 5%. Euro 5 tu maksudnya standard. Standard minyak kita tu dah Euro 5, dia standard Euro lah, so is standard. Dan kita punya diesel tu memang dah 10% dicampurkan bahan daripada sawit lah. Tapi maknanya yang hanya yang guna diesel sajalah sebenarnya. Macam mana? Enjin-enjin yang guna untuk Betul. enjin diesel sajalah. Betul. Sebab petrol dia kaedah lain lah, it's not, bukan kaedah kita belum ada kajian lagi lah untuk how kita punya minyak sawit ni untuk petrol, belum kajian lagi. Tapi untuk sekarang ni memang ke arah diesel sajalah, kenderaan diesel saja. Ni macam petrol sebenarnya memang belum tahu lagi lah maksudnya, ataupun sedang buat kajian ke atau macam mana? Sebab actually dia macam mana saya cakap dia actually dia produk lain-lain lah. So bukan, dia punya sertifikat dia benda yang lain, petrol dengan diesel ni. So basically memang kita tak adalah campuran untuk basa sawit ni dengan petrol. Sebab tu buat masa ni memang ada untuk diesel sahaja, memang tak ada untuk petrol lah. Maknanya kalau yang pengguna enjin petrol ni belum berpeluang lah kot, rasa macam tu lah, ataupun kena beli kenderaan yang menggunakan diesel lah nampaknya. Tapi dekat Brazil dengan India dah ada. Dia gunakan bahan-bahan yang tapi bukan bahan sawit lah, bahan benda lain lah. Dia gunakan soya if not mistaken. So dekat India dan juga Brazil memang dicampurkan dengan petrol lah. So kita bahan tu tak ada kat Malaysia. So kalau kita nak campur boleh, tapi kita kena import daripada luar. So that cost pada kita lah. So untuk Brazil dengan India memang dia ada untuk dicampurkan dalam, dia memang mandate dia dicampurkan dengan dia punya petrol. So kita kat sini sebab sawit ni kita punya orang kata komoditi utama, so kita buat dengan diesel lah. Kita tak ada lagi komoditi yang mana kita tengah tengok, tapi bukan sawit lah, produk-produk selain pada sawit untuk dicampurkan dengan petrol. Okey, satu lagi. Okey, tanya apa lah, kalau diceritakan tadi saya tengok daripada batang sawit semua sekali lah, hampa-hampa sawit semua tu berguna tadi kan, yang ada kata biomass lepas ambil dia punya minyak macam tu kan. Tapi saya tengok baguslah macam tu, cuma tadi bila sebut yang tentang daripada pokok sawit sendiri, bahan-bahan yang memang dihasilkan untuk kesihatan lah, contohnya kalau bila kita sebut kan, kalau macam ni untuk tenaga ke macam tu, tak tahulah benda tu ada ke tak yang boleh dihasilkan daripada sawit kan, contohnya contoh ni kalau lelaki lah contohnya pokok tongkat ali tu kalau pakai dia punya akar dia tu kan, jadi akar sawit boleh ke macam tu, ataupun sendiri sebenarnya daun sawit ke pucuk sawit ke boleh ke menghasilkan jus kan contohnya kan, ada tak kajian-kajian yang ke arah yang macam tu?
Okay, kalau untuk makluman semua, actually daripada daun sawit tu ada company dekat Subang dia buat teh tau. Dia buat teh sawit dengan dia buat teh daun tu sawit. Tapi dia kedai dia tak besar lah, dia ada buat teh daripada daun sawit ni. Tapi Tapi tak tahulah khasiat dia. khasiat dia saya kena tengok baik lah sebab memang saya tak pergi lagi, bos saya dah pergi, saya tak pernah pergi lagi kedai ni. Memang dia promote lah teh sawit tu. So dia kata memang ada khasiat, tapi khasiat macam mana tu saya tak pastilah. So memang ada. Okay. Dia buat teh dan juga dia buat kek yang sebagainya lah. Okey, terima kasih Cik Fahmi. Okay, sama-sama. Okay, ada lagi soalan daripada peserta kita pada petang ini? Kalau nak bertanya boleh tanya terus ya. Cik Atailian Tai, okey dia angkat tangan. Nak bertanya ke? Boleh terus tanya? Ya, saya sini Yantai. Oh. Okay, itu sebab dia pergi link dekat Gmail tu. So nama dekat Gmail. Minta maaf doktor. Tak apa. Okay, Cik Fahmi nak tanya yang berkaitan dengan yang dengan Petronas tu kan, yang beli balik minyak terpakai tu, Okay. minyak masak terpakai tu kan. Okay. Yang tu Petronas beli dengan harga RM3 Okay. kilo, betul? Betul. Dan kita tahu harga minyak bersubsidi yang paket-paket plastik tu Ya, RM2.50 kan? betul. So jadinya yang beli balik tu lagi mahal daripada minyak yang bersubsidi tu. So ada tak potensi orang beli yang subsidi tu pergi jual dekat dekat yang minyak terpakai ni dapat lagi extra 50 sen untuk setiap kilo. Itu satu. Lagi satu, yang pembelian RM3 sekilo tu, adakah diberi subsidi oleh kerajaan untuk pembelian tersebut? Atau Petronas yang beli? Okay. Terima kasih. Saya jawab soalan nombor 2 dulu. So sebenarnya sebelum kita buat penjualan pembelian Petronas buat ni, pembelian UCO ataupun minyak satu pakai ni, memang untuk beli minyak masa terpakai ni dah lama dekat pasaran. Tapi kalau saya ada feedback pada kawan-kawan saya, ada dia ambil harga RM1 pun ada, RM1.50 pun ada, sebab dia beli dan proses balik lah. So dia beli dengan harga begitu murah. Tapi sebenarnya ada company-company yang collect ni minyak masa terpakai ni, dan dia orang eksport ke ke Singapura sebagainya untuk hasilkan produk-produk lain lah. So basically harga tetapkan ni actually market force. So memang dia orang walaupun dia ambil harga murah pada kita, ada yang pergi ke flat, pergi ke quarter sebagainya ambil murah. Actually dia harga dia adalah lebih kurang RM4 saja. RM4. Dia rendah sikit daripada harga CPO semasa lah. Dia rendah sikit daripada CPO masa. So memang ada value dekat situ. Tapi bila Petronas beli ni memang tak ada kerajaan memang tak keluar 1 sen pun. Memang dia beli sebab harga dia, orang kata kalau Petronas jual balik pun, so dia still dapat untung lah. Sebab tu kita tengok macam contohnya Alam Flora ke kan, dekat Persis 9 pun dia ada beli juga. So harga RM2.8 kan. So dia beli dan diproses balik third party. So basically yang saya nak maklumkan dari sini, untuk collect ni actually lesen dia, kita ada lesen. Tak boleh you pergi rumah orang dan collect, tak boleh. You kena lesen lah, lesen daripada APOB. APOB memang ada satu lesen untuk dipanggil untuk collect UCO ni. Dan memang kita memang kerajaan tak bagi subsidi, 2. Dan you kata tadi sama ada orang beli RM2.50 tu jual balik. So Timbalan Menteri Kiblat HCP ada cakap benda ni semalam, pasal ni lah saya jual balik. Tapi kalau kita lihat untuk minyak paket ni, kalau sekarang ni nak beli satu pun susah. Mungkin dah ada lah
So macam mana you nak jual? Bukan you nak beli satu, you nak untung 50 sen je. Kalau you beli banyak tu mungkin lah kan. Tapi biasanya kita beli yang satu tong besar lah. So satu tong besar tu semua tu tak ada harga subsidi. So harga market price lah. So basically nak dapatkan satu pack plastik pun bukan mudah lah. Memang ada tapi you akan dapat kuantiti tak banyak lah. So kalau you dapat less than 5 nak jual balik, nak untung sikit tu, I think mungkin tak mungkin lah. Mungkin ada orang buat tapi I think kalau you ada huge mungkin lah. Tapi I rasa sebab stok untuk dapatkan minyak masak paket tu pun susah. I think macam susah lah. Bukan susah, mungkin orang nak buat macam ni macam tak ekonomik lah. Okay. Terima kasih atas Puan. penjelasan. Okay, thank you. Okey, ada lagi soalan? Kita buka lagi lah sebab ada masa lagi kan Encik Fahmi? Boleh lagi ya? Ya. Okey, kalau ada soalan boleh bertanya. Okey, saya kira tak ada soalan lagi lah. Sebab apa ni? Saya rasa semua dah faham lah ya bila bercakap tentang tajuk perkongsian ilmu pada hari ini ada apa dengan BBA. Jadi dah terjawab lah ya, saya harap terjawab lah daripada penerangan yang telah diberikan oleh Encik Fahmi kepada peserta pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fahmi bin Muhammad Mohtar, KPSU dari unit dasar BBA atas perkongsian ilmu pada hari ini. Pada saya tajuk yang cukup menarik, memberi kita peluang untuk mengenali bahagian-bahagian ataupun subjek komoditi di kementerian. Dan salah satunya yang dikongsikan pada hari ini. Jadi terima kasih Cik Fahmi. Kepada semua peserta jangan lupa untuk mengisi pengesahan kehadiran yang telah kami tag di ruangan komen untuk warga KPK, warga agensi dan juga mengisi borang penilaian program ya. Yang telah kita letakkan juga di ruangan chat menilai program pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk subscribe channel Telegram Latihan dan Kaunseling KPK dengan menekan link yang kita berikan di ruangan chat daripada channel Telegram ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat maklumat terkini, kursus dan latihan yang ditawarkan oleh kementerian dan juga oleh agensi luar. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Encik Fahmi dan juga semua ya peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita ada tadi sehingga 137 orang kalau tak salah saya. Terima kasih banyak-banyak. Diharapkan perkongsian pada petang ini akan memberikan kita ilmu baru ya. Yang mungkin sebelum ini kita tertanya-tanya ada apa dengan BBA, jadi dah terjawab. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat semula ya rakaman perkongsian ilmu kita pada petang ini, boleh untuk warga KPK boleh melihat di internet. Kita akan upload ya video pada petang ini di ruangan intranet insyaallah dalam 2-3 hari lagi. Untuk revision lah, nak tengok balik kan ada benda yang tak faham. Jadi untuk yang daripada luar daripada KPK, daripada agensi, kalau inginkan video ini ataupun slide presentation pada petang ini insyaAllah kita boleh kongsikan. Boleh ya Cik Fahmi kita kongsikan slide tu? Slide presentation? Saya edit sikit. Edit, okey nanti bagi yang terbaru ya. Biasalah itu update dari masa ke semasa. Okay, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi perkongsian ilmu akan datang. Terima kasih dan selamat petang. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay,